Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita ada satu video yang agak menarik juga yang untuk kita kongsikan, iaitu sebuah motosikal daripada Honda yang bernama ESV. Ini adalah Experimental Safety Vehicle lah maksud dia. Dan saya rasa motosikal ni kan, kalau dia keluarkan dan dihasilkan oleh Honda, aku rasa kena ada satu lesen khas untuk dia. Nak tahu kenapa? Jom kita tengok. Jadi motosikal ni kalau kita tengok, dia tu berdiri di atas tempat turntable ni, dia tak ada stand. Pasal dia pusing, dia bergerak-gerak tapi tak ada stand. Jadi kita mungkin ingat, dia mungkin ada sorok stand kat mana-mana kah? Tak, sebenarnya motosikal ni memang tak ada stand. Bila dia duduk atas turntable tu, walaupun turntable berpusing, dia tak terbalik sebab motosikal ni dia boleh mengimbangkan dirinya sendiri. Pasal kita tengok bila ada orang di atas motosikal pun duduk atas turntable tu, tetap tak ada stand. Ada kelainan kan. Jadi motosikal ni reka bentuk dia kita nampak macam sebuah maxi scooter lah. So reka bentuk yang agak menarik. Depan tu ada ala-ala space cop gaban sikit kan. Tapi ianya sebuah motosikal yang saya rasa kalau keluar ke pasaran mungkin satu produk yang unik lah. Dan kita tengok, nampak tu ada sesuatu yang pelik sudah berlaku bila kita tengok penumpang ataupun penunggang naik. Kita nampak tayar belakang tu dia bergerak macam tak melekat betul kat motor kan. Ini kerana itulah cara motosikal ni mengimbangi dirinya sendiri. Jadi di situ ada satu mekanisme yang membolehkan dia menggerakkan dia punya center of gravity ke kiri dan ke kanan supaya boleh berdiri tegak di atas garisan gandar. Jadi untuk motosikal ni, dia punya yang pentingnya dia punya center of gravity tu berada di atas garisan gandar lah. Barulah dia boleh mengimbangi dirinya. Jadi kita tengok ni dia duk buat pusing-pusing. Dan motosikal tu kelajuan rendah macam mana pun dia tak jatuh lah. Dan kenapa saya katakan motosikal ni mungkin memerlukan lesen yang berbeza? Sebab tak aci lah. Dia buat nombor 8 ke, naik TT ke, apa ke, perlahan macam mana pun dia tak jatuh kan. Kalau nak masuk slalom kan, lalu celah kun pun macam mana pun dia tak jatuh. So ini memang satu motosikal yang mungkin dia punya lesen tu lebih mudah lah kalau kita nak pakai motosikal ni. Dan ini satu view yang sangat menarik. Bila dia gerakkan badan dia, kita nampak tu dia pergerakan tayar tadi tu, dia berganjak untuk memastikan kita punya center of gravity sentiasa berada di atas ganda. Benda ni kiranya dia punya teknologi asal dia sama macam kita dengar dulu Segway kan, dan kita punya skateboard yang dua roda tu kan, yang masa kita bergerak condong ke depan, dia bergerak ke depan, ke belakang, bergerak ke belakang. Jadi teknologi yang lebih kurang yang sama, menggunakan gyro dan gimbal untuk memastikan kenderaan ini sentiasa boleh mengimbangi dirinya. Dan yang unik lagi, dia ada gear reverse pun. Tengok, memanglah ada gear reverse, tapi reverse kaki duduk atas, ada foot stand tu, tengok. Tengok. Dia kona kiri tergerak sini, gerak ke kanan sikit badan pun tak ada masalah. Sebab motosikal ni boleh mengimbangi dirinya sendiri. Jadi lepas ni kita boleh masuk reverse parking motor. Tak payah turun, reverse parking. So, kita keluar depan balik. Nak side parking pun boleh motor ni. Tu dia, tengok. Aduh. Tapi aku rasa motosikal ni tak tahulah, mungkin lebih sesuai untuk kegunaan dalam bandar kot kan. Dan kita tak tahu, kita tak nampak sama ada dia menggunakan enjin pembakaran ataupun menggunakan motor elektrik. Tapi tengok pada body dia tu besar lah. Ada juga banyak ruang untuk sorok bateri dan sebagainya. Dan kita tengok ianya mungkin memerlukan banyak juga kan kuasa elektrik untuk pengimbangan pelbagai-bagai lah sistem elektronik yang ada dalam motosikal ni. Dan ianya satu idea yang sangat-sangat menarik. Jadi macam mana kalau kawan-kawan tengok ini ada ditawarkan, adakah kawan-kawan akan berminat untuk membelinya ataupun tidak? Harga saya rasa mungkin kayangan sikit lah kan, tapi ianya satu produk yang sangat unik dan saya rasa kemungkinan besar ada juga ramai yang akan meminatinya. Sebab sekarang memang trending untuk skuter pun, ramai orang suka menaiki skuter sebab skuter lebih senang. Cuma bayangkan kalau dia buat yang kecil sikit dan harga mungkin murah sikit, cukup baguslah untuk kita guna dalam bandar kan. Tak tahulah perlu ataupun tidak teknologi ni, sebab bila dia dah bergerak, dia tidak, motosikal ni dia memang self-centering, dia self-upright, dia tak perlu apa-apa pun untuk membantunya tegak lah. Cuma ini untuk pada kelajuan yang sangat rendah dalam bandar. Dan kalau untuk kelajuan dalam bandar, kegunaan dalam bandar tak bolehlah besar dan lebar sangat macam ni, sebab susah kita nak buat lane filtering lah. Ni mungkin untuk di negara-negara yang tak boleh lane filtering, duduk belakang kereta mungkin agak menarik tak payah turun kaki kan. So itu mungkin sesuatu yang menarik. Tapi saya rasa dia punya teknologi itu tidak diperlukan lah pada kelajuan tinggi. Kita tak tahu macam mana dia punya fungsi dia.
bila pada kelajuan tinggi, adakah ia boleh membantu kita untuk tak jatuh? Kalau dia boleh membantu kita untuk tak jatuh, saya rasa ini memang win lah. Memang ramai yang akan berminat. Ini adalah satu orang panggil teknologi demonstrator yang agak penting. Dan saya rasa aplikasi sebenarnya untuk teknologi ini ialah bukan untuk penunggang manusia. Jadi kalau kita tengok seorang Grab rider boleh hantar menggunakan motor, jadi mungkin motor-motor robot beginilah yang akan datang menghantar barang-barang kita di masa depan. Dia benar keperluan untuk kita sebagai penumpang manusia tidak ada keperluan. Pasal bila motosikal dah bergerak, dia akan self-balancing, dia self-righting. So, kita tidak perlu menggunakan sistem-sistem yang canggih macam ni. Tapi kalau kita nak suruh robot naik motor, robot tu maksudnya motosikal tu sendirilah robot, dia bergerak sendiri untuk menghantar barang, membuat pemeriksaan ke apa-apa. Dan memang inilah satu teknologi yang sangat-sangat canggih. Bayangkan kalau dia boleh pergi off-road dan still kekal tak jatuh. Dan ini memang sesuatu yang sangat-sangat boleh membantu dari segi pengangkutan ataupun delivery system di kawasan-kawasan bandar dan juga di luar bandar. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Macam mana? Adakah awak rasa motosikal macam ni memerlukan lesen special? Tak tahu lesen special macam mana lah kan. Dan kalau ada, adakah anda akan membelinya? Dan adakah anda rasa teknologi ini valid? Macam saya kata ialah untuk robot motorcycle untuk gunakan delivery. Kalau suka, tekan butang kongsi macam biasa dan tekan butang like dan tolong kita nak capai 100,000 sebelum hujung tahun. Kalau boleh, tekan butang subscribe dan penting sekali tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita menaik video terbaru. Pemandu Malaysia, kemudian berhemah kita. Jumpa lagi insya-Allah.